slow sikit, tapi saya meneruskan legasi dia tu lah. Minat dia tu, dia slow sikit. Saya yang banyak follow up balik apa yang dia cuba bawa saya dulu sampailah ke hari ni. Yang saya ingat tu lah daripada sekolah rendah, duk ikut abah, dia duk bawa orang kampung, kita pun duk follow dia. Minat datang daripada situ lah. Bila kita selalu duk ikut dia pergi mana. Bukan kata di Darul Aman saja, dia duk bawa saya pergi Ipoh, di KL, Stadium Kubu. Semua pergi lah. Saya ingat semua pergi. Itulah yang buat saya dapat roh sokongan tu mungkin merasak sikit kat saya, dan saya teruskan sampailah ke saat ini. Itulah yang terdetik lah sejak saya mula support ni sampailah ke hari ni. Hazriq, sekarang ni Hazriq menetap di mana? Saya menetap saya orang Kampung 10 Sungai Limau. Sekarang saya buat perniagaan sendiri di Senayan. Perniagaan pun berteraskan. Dulu saya banyak buat barang runcit, tapi bila dah kemelut ekonomi sikit, saya banyak mencubakan dalam bidang online. Sampailah hari ini alhamdulillah sambutan agak baik, dan saya pun masih dapat peran lagi. Dan itulah salah satunya yang buatkan saya, memberi support untuk saya away dia juga, dan tengok bola di Darul Aman juga. Itulah. Okey, jadi jarak tu bukan penghalang lah. Tak semestinya duduk celah pekan Alor Stark ni kita boleh pergi terpa stadium kan. Tapi yang setahu saya ni Hazriq satu mana pasukan Kedah ada, dia pun ada lah kan. Pernah miss tak mana-mana game? Kalau nak kata tu setakat lah tak ada lagi lah, tapi mungkin ada sikit-sikit kan. Tapi bagi saya sendiri rasa macam kalau kata malam tu ada game, kalau kita tak dapat hadir, kita rasa macam ada kekosongan tu kan. Start baru ni macam mula PKP first di Kedah dengan Selangor yang dapat stadium ring kosong tu, kita pun sampai juga di stadium nak masuk, memang kita dapat kawalan tu petak juga, dapat tanpa menyokong tu, jadi miss kat situ. Tapi kita sampai stadium nak masa tu suasana tu, tapi alhamdulillah lah, bukan kata nak kata kita ni, tapi alhamdulillah rezeki boleh dapat tengok bola. Kita pun duk tengok mana-mana pergi tempat pun mesti ada lah wajib antara fan kita yang selalulah di mana saja ada, mereka ada kan. Jadi kita seterusnya lah selepas yang Azriq kata tadi, share tadi ni berkenaan dengan ayah lah yang bagi banyak inspirasi dan sebagainya kan. Jadi bila actually bermulanya sekarang ni Azriq umur berapa, dan bila sebenarnya bermula ni, dan berapa tahun dah sampai sekarang ni, berapa belas tahun ataupun berapa puluh tahun dah menyokong pasukan Kedah ni? Okey, sekarang umur saya pun dah 38 tahun dah. Kira start yang saya ingat lah, yang ingat dalam memori saya ni, dan dibuktikan dengan dizahirkan dengan gambar yang abah saya ambil masa 1990. Okay. Masa tu ada satu gambar yang saya sertakan bersama dengan Emin masa tu di RNR menuju ke Stadium Merdeka untuk perlawanan akhir Piala Malaysia 1990, Kedah menentang Singapura. Dan nak jadi rezeki saya juga dengan adik-adik saya, abah-abah dan semua penyokong Kedah. Malam tu Kedah juga mengecap kejuaraan pertama Piala Malaysia buat pertama kalinya dalam sejarah, menumpaskan Singapura 3-1. Saya ingat lagi gol daripada Sundramuti Ten Chubing dengan Romli Gani. Itulah yang buat antara memori yang paling saya kenang lah. Walaupun masa tu baru darjah 1 jaduar, kita dapat lagi ingat pasal gambar tu mengembalikan kita pada zaman tu yang buat saya terkenang lagi lah. Ya, lepas tu saya tengok Hazriq masa pegang bendera tu, gambar tu lah kan, tengah ada display lah ni. Kalau tengok live nampak lah. Duk atas motor apa tu? Untuk Hurricane tu Hurricane pakcik saya. Kebetulan kami terserempak dengan rombongan pakcik saya yang geng-geng Hurricane dia tu berhenti juga di situ. Kebetulan kita dapatlah gambar kepi lagu tu dengan adik saya tu. Itu yang buat salah satu motivasi saya jugalah. Okey, kita duk tengok lah gambar Azriq ni, saya duk display dekat Facebook. Ada di Melaka lah, di Felda dan sebagainya kan. Jadi dalam banyak-banyak pi
Yang Darul Aman ni kita tak tepi dululah sebab kita tahu dia punya aura tu lain. Tapi dalam banyak-banyak lah trip-trip yang duk pergi keluar ni kan, mana yang Hazrik boleh pilih sebab gambar ni katalah dekat Korea, Seoul Korea ada, mana ni nak terbang pergi ke Sarawak ke apa ada kan. Jadi mana Hazrik boleh pilih satu lah tempat yang Hazrik rasa sentimental sikit lah. Kalau nak rasa sentimental tu, yang paling terbaru tu Seoul lah. Seoul tu salah satu pengalaman baru dan pengalaman yang paling sukar untuk kita dapat dalam negara. Sebab ialah kan kita beraktif di luar negara, lepas tu dengan dalam satu suhu yang sejuk sekali di sana. Dan saya macam saya pernah share dulu di page kawan-kawan, Syabak salah satu keajaiban yang pemain Kedah dapat menyerap tekanan, boleh bermain dengan baik dalam keadaan cuaca begitu. Saya cukup respect walaupun kita tumpas macam tu, tapi bagi saya yang pergi berkunjung ke sana rasa cukup puas dengan aksi yang dipamerkan oleh pemain Kedah. Itu salah satu pengalaman OAD yang paling saya tak dapat lupakan lah di Seoul tu. Selebihnya tu saya pernah sampai ke Singapura. Singapura ni security dia, di situ security dia memang ketat. Sebab nak masuk ke stadium jalan besar tu, kita dapat 4 saringan untuk sebelum sampai kita masuk ke dalam tu. Tu Singapura lah. Bagi saya biasa juga. Yang paling indah bagi saya ni travel ke Sabah. Bila pergi OAD ke Sabah, saya dapat satu tempat sana, tempat yang cantik. Kita boleh dalam banyak-banyak travel yang saya pergi seluruh Malaysia, alhamdulillah rezeki dah sampai. Sabah, Sarawak, Menanjung semua dah sampai. Tapi saya pilih kalau yang paling cantik indah, saya pilih Sabah lah. Sebab itu tempat dia cukup bagi Menarik saya. ya macam pergi pantai lah orang tu, pergi melancong lah. Banyak tempat lagi ke dalam Malaysia ni yang saya cuti. Macam saya contoh Pulau Pangkok. Kebetulan sebelum ni kita pergi masa OAD di Manjung kan. Kedah dengan PKMP. Boleh lajak ke Pangkok. Salah satu yang buat saya bersemangat untuk tengok bola, salah satunya saya dapat kawan-kawan tu, saudara tu, kawan-kawan di Sabah, kawan-kawan di Perak, kawan-kawan di Pahang, Terengganu dan merata tempat tu yang buat saya jadi tambah orang kata apa semangat nak pergi. Sebab brotherhood tu, kekeluargaan tu, walaupun dia sokong tim Perak ke, walaupun dia sokong tim Johor, apa saja ke, orang kata apa, semangat tu tetap ada, semangat tu tetap erat. Tu yang buat saya rasa begitu dia seharu bila dapat OAD tu, pergi tengok bola ke tempat luar tu. Itu yang salah satu yang saya buat semangat. Dan salah satu yang paling penting bagi saya bila saya nak pergi tengok bola ni, saya dan kawan-kawan, bukan saya seorang, kawan-kawan saya ni nak pemain-pemain kita sendiri tu, pasukan kita sendiri tu, mereka sentiasa sedap. Walaupun di mana saja mereka main, ada orang di belakang mereka, ada orang nak sokong mereka. Itu yang buat kita nak mereka tahu, mainlah bersungguh-sungguh, mainlah dengan semangat yang bukan waktu naik sajalah, maksudnya naik turun pun sentiasa ada. Bila sebut soal ni, saya teringat salah satu game masa kita di Johor kan. Di Johor tahun 2016, kita tumpas kat sana agak besar juga. Kan? Lepas tu kita ada satu game ke Terengganu. Masa tu saya beralih kat kawan kiri kanan. Ada yang dah putus harapan, ada yang macam pras. Tapi alhamdulillah saya pun ada sokongan kawan-kawan lagi. Kita lepas kalah besar tu di Johor, kita pergi juga ke Terengganu tu dan nak jadi rezeki kita dapat comeback di situ dan kita dapat bangkit daripada kesan kekalahan besar di Lakir tu. Bagi saya itulah salah satu nikmat lah bila kita dapat, walaupun kita kalah tapi kita terus tak rasa, kita terus dapat, kita dapat juga satu nikmat yang nikmat kebangkitan tu. Itulah bagi saya salah satu. Okey, seterusnya Azrik, saya rasa benda ni kita tak boleh nak lari lah kan, sebab kalau lah non-stop menyokong ni, dia sama jugalah dengan dari segi pengorbanan dia tu, bukan hanya penat lelah, tapi di sebalik tu, dari segi kos nak travel, dari segi kata nak beli tiket dan sebagainya, bukannya calang-calang kata kan. Jadi macam mana Hazrik boleh survive lah dalam setahun, ada kita kata boleh kata 40 game lah kalau kata sampai final. Macam tahun 2015, 16, 17 tu kan. Kira semua game kita main lah ni kan. Cuma kalah waktu final je. Jadi macam mana Hazrik boleh survive dengan kos-kos ni, nak travel dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi untuk bakal-bakal penyokong yang terangi nak jadi macam Hazrik ni, merata habis ni.
Okay, daripada kos, kalau kita itu tak nafikan lah dalam keadaan kita sekarang ni, dalam keadaan ekonomi sekarang ni, tak semua yang mampu untuk pergi kan. Dan, tapi untuk saya sendiri, saya ada perbelanjaan saya sendiri, perbelanjaan yang saya kata tabung bola saya untuk kita tengok bola. Selain pada tabung bola ni, saya bertuah juga dikurniakan kawan-kawan yang begitu baik sekali. Macam contoh saya selalu di Arkid On, Pak Su, Abang Kira. Tontong lah orang kata, tontong lah. Tontong lah. Bila kami ni banyak lebih pada tontong macam tadi orang kata, penginapan pun kami duduk bilik macam janji boleh duduk, janji boleh pergi. Kadang-kadang tidur dalam kereta. Dan macam saya kata tadi, salah satu dah semangat brotherhood, semangat persaudaraan kita dengan kawan-kawan di luar tu yang buat kita pergi sana. Mereka ada flower kita, tempat tidur, nak makan apa mai je, tak ada masalah. Tu kita salut lah, pengorbanan tu kita salut lah kan. Paling saya tak lupa yang saya cerita tadi lah, yang pergi Sabah. Saya yang paling beruntung lagi bagi untuk saya dan kawan-kawan. Ada hamba Allah kita seorang ni di Sabah, orang Kedah kita juga. Dia pun dah follow kita, saya dan kawan-kawan ni lama. Dia ada mau kat kami kan. Abang kalau boleh mai kat Sabah ni bagi tahu bang. Kita ambil abang, kita tempat tidur, makan apa nyai tahu. Mai je. Host lah, ada host lah pergi sana tu, kita sebagai guest lah. Tapi kita pun tak maulah terlalu macam mana nak ambil kesempatan. Ya. Kita pun yang mana kita boleh kita buat lah. Tapi alhamdulillah kami dipermudahkan. Di mana saya bukan Sabah saja, di mana saja pun alhamdulillah rezeki Allah Taala. Bila kita buat baik dengan orang lah, bagi saya buat baik dengan orang di mana-mana pun saya rasa tak ada masalah. Mungkin Hazrik boleh share lah, selain daripada mungkin ni kan, mungkin Hazrik boleh share perniagaan Hazrik sendiri. Mungkin tu salah satu cara sumber untuk bagi pendapatan tadi Hazrik beritahu kan. Mungkin Hazrik boleh promo sikit lah kedai kat mana, jualan barang apa yang Hazrik jual, nak dapatkan di mana, mungkin ada website ke ataupun media sosial untuk penyokong di luar sana turut-turut sama bantulah sambil-sambil orang kata apa, collect barang-barang KFA ni, boleh pasukan Kedah ni boleh juga membantu Hazrik lah untuk teruskan ni lah semangat. Okay, salah satu yang saya buat untuk saya survive dalam saya punya kehidupan live dan supporter bola tu sendiri, saya ada wujudkan satu kelab Legasi Kedah yang saya wujudkan untuk kita dapatkan merchandise seperti muffler, t-shirt macam saya pakai ni kan, jersey dan macam-macam lagi yang saya buat secara online. Anda juga kawan-kawan yang ada di live sekarang ni boleh follow Instagram saya di Kelab Legasi Kedah atau Instagram saya sendiri yang nama di Facebook ni. Kelab Legasi Kedah. Juga Legasi Kedah di Instagram. Juga di grup Facebook Kelab Legasi Kedah juga, dan Instagram saya secara pribadi dan Facebook secara pribadi. Saya banyak buat online melalui Facebook, alamat Instagram dan lain-lain lah. Itu salah. Kedai saya juga ada juga, tapi tak banyak sebab saya banyak buat online. Konsep order online. Jadi buat secara limited edition. Untuk yang nak tengok sampel-sampel koleksi sebelum ni, boleh datang ke kedai saya di Walau di Sungai Yan, berdekatan berhampiran dengan hospital Yan. Kira sampai kat sini insya-Allah boleh jumpa dah, sebab di sini kan mudah ya. Di Yan kecil berhampiran hospital. Okey terbaik tu bagi semua penyokong di luar sana tu, bolehlah apa-apa kontak direct Facebook Hazrik ke apa kan, untuk dapatkan lagi info-info berkenaan dengan tu lah. Selain daripada tu, Kelab Legasi Kedah tu banyak juga produk-produk yang berkaitan pasukan Kedah. Okey, lepas tu my kedai sendirilah, tengok kan banyak lagi benda-benda yang sampel-sampel yang boleh tengok lah daripada Hazrik, dan seterusnya bantulah. Okey Hazrik, kalau tengok daripada komen-komen ni banyak kipas susah mati Hazrik bukannya pasukan Kedah. Geng-geng ramai ataupun yang mana yang kenal Hazrik lah dalam usaha barang. Minta maaf. Saya minta maaf pada yang ada komen tu tak dapat nak tengok sebab saya fokus dalam live ya. Jadi kalau ada second handphone boleh tengok kan, tak apa. Ini kita fokus untuk ni saja. Hazrik ni jelah bersembang santai dengan kita. Okey Hazrik, kalau untuk pasukan ataupun untuk pemain, kita mesti tanya siapa partner paling serasi lah, siapa first 11 yang dia pilih dan sebagainya kan. Okey, macam Hazrik, siapa yang kita kata rakan sehidup semati lah dalam sokongan kepada pasukan Kedah ni? Mungkin tak seorang tapi ramai. Siapa yang mungkin Hazrik boleh mention lah, mereka ni banyak bantu
kita kata hidup susah mati ni pergi menyokong ni sama-sama lah kan. Ada tak ada, hang bantu waktu aku tak ada, hang bantu waktu aku ada, aku bantu hang. Macam tu lah. Mungkin Azri boleh namakan ni lah rakan-rakan kita kata yang serasi lah, yang partnership dengan sokongan Hazrik ni lah. Kalau kata macam kawan ni, macam tajuk kata tadi, saya ni alhamdulillah dikurniakan, diberikan rezeki kawan-kawan yang banyak, ramai. Dan paling serasi salah satu dia Khairul Keun, orang Keun. Dengan Maibi Kunilia tu. Dengan pada ni Pak Ku, salah seorang lagi. Banyak abang ni, abang Faiz saya. Faizal, Cik Faizal. Pilih 5 terbaik lah. Orang kata pilih 5 terbaik. Bukan nak kata hal lain tak baik, tapi yang kata anytime mereka ni petik ya on. Saya nak bagi 5 terbaik tu, bagi saya lebih, tapi saya nak mention pun rasa banyak. Bagi saya mereka tu banyak membantu saya. Memang luas lah connection, networking tu semua memang luas lah. Baik dengan semua orang. Baik dengan semua orang. Tu salah satu banyak pengalaman, macam tadi ada pengalaman duka ni banyak. Kereta jam tengah jalan dah pecah, macam-macam pernah jadi dah kat kami ni. Semua Allah Ta'ala dah uji, tapi semua tu salah satu orang kata apa, suka duka kita dalam menyokong. Itu yang buat saya rasa terharu bila macam konsep kita berkawan ni. Alhamdulillah kita dapat kawan yang ramai, musuh pun kurang. Saya kalau boleh musuh saya tak mau, tapi kita tak boleh nak elak sebab dalam kehidupan kita tak mampu nak puaskan semua orang bagi ikut cara kita. Yang penting kita ikhlas no. Yang penting kita ikhlas lah buat apa yang kita buat lah. Saya pun bukan nak kata saya terbaik. Saya bukan kata saya terbaik. Saya tak ada apa-apa pun. Saya buat ni lebih pada saya punya jiwa kita yang mendorong sendiri, bukan orang lain. Sebab tu yang kita boleh, tu yang saya tak berapa nak heran sangat apa orang nak kata, apa orang nak kata pun. Itu saya serah kepada Allah Ta'ala lah, sebab niat saya lebih pada untuk support team je. Itu ya. Okey Hazrik. Kalau kita tengok daripada garapan gambar-gambar yang Hazrik ada share dengan kita ni, macam-macam lah, ada tengah berdoa lah, tengah duduk sambut player, tengah duduk bersorak atas tiang pun ada, atas pagar tu. Lepas tu dah macam-macam lagi lah, menangis ke apa kan. Jadi mungkin Hazrik boleh share kenangan paling manis lah sepanjang duduk menyokong pasukan ni kan. Ni lah share dengan kita lah kenangan manis tu. Kenangan paling manis ni banyak lah, sebanyak, tapi saya pilih satu yang paling manis. Manis ni banyak. Paling manis yang saya terjun ke dalam padang bersama dengan Agi tu, dengan Outlaw tu. Tu salah satu kenangan. Ada gambar. Ya. Saya tak dapat lupakan lah kenangan tu. Pasal kenangan tu dalam padang lah tu, maksudnya masuk ke padang lah. Padang ke Stadium Nasional Bukit Jalil tu, malam kita melengkapkan kejuaraan double treble. Okey, Piala ke-6 lah. Ke-6 menumpahkan Selangor kalau tak salah saya. Itu juga salah satu momen yang paling menyentuh hati saya, pasal itulah detik terakhir mereka beraksi bersama Kedah. Selepas tu mereka diharamkan daripada mewakili Kedah atas sebab ialah kita boleh tahu sendiri pada waktu tu macam mana Kedah menguasai arena bola sepak negara dengan membolot semua kejuaraan utama di negara. Mungkin faktor itulah yang membuatkan khidmat mereka terpaksa ditamatkan untuk menamatkan lah perbuatan Kedah tu. Itu yang saya sedih dan paling saya kenang. Salah satu yang buat saya takkan lupakan, sebab saya benda tu jadi secara spontan, kita terus terjun pagar, terus fikir lagi. Tak tahu nak gambar dah lah perasaan satu. Itulah salah satu kenangan paling manis saya. Kenangan pahit pula ni. Share satu ni, kenangan pahit dalam duk menyokong pasukan ni. Kenangan pahit ni banyak juga, tapi salah satunya itulah masa berada di negara orang. Itu tak boleh. Banyak. Yang lain pada tu ialah mungkin kalah ke apa, mungkin paling terkesan lah sebab kita dah bagus tapi kalah di final ke, yang mana Hazrik pernah ni ke? Salah satu yang paling saya terkesan masa kita play off di Melaka di 2012. Stadium Hal Jebat kita jatuh division. Situ salah satu away day yang saya paling gila saya dengan kawan-kawan buat, sebab di situ kita play off seminggu di Melaka.
Kalau tadi ingat kita play off minggu di belakang sebelum kita ke final dengan faham untuk menentukan siapakah pasukan yang kekal dalam Liga Super dan siapakah pasukan yang tersingkir ke Liga Perdana. Dan malam tu dengan hujan yang lebat, saya ingat lagi rezeki kita tersingkir pada penentuan penalti. Itulah salah satu detik yang paling kenang juga lah. Kapten Pahang Alex lah. Betul, masa tu Kapten Alex, kita pun masa tu yalah nak cerita pun sebab juga lah bila sembang babak hak sedih ni kan. Tapi bola sepak negeri Kedah kita ni dah orang kata apa, dah sila ni. Jatuh bangun dia tu, satu masa tu kita jatuh, satu masa tu kita cepat untuk bangun, dan lepas tu kita dapat saksikan kebangkitan kita untuk kembali ke pesada bola sepak negara. Itu yang Haziq, saya nak kongsi juga ni lah, ada komen-komen daripada penyokong ni kan. Mungkin rakan-rakan Haziq jugalah. Antaranya yang ni mungkin Haziq boleh bagi feedback lah kan, komen balas ke. Aizat Sharif ni, dia kata Haziq ni umpama arkib atau library Kedah FA bergerak. Nak menangis, dia kata tengok koleksi memorabilia Kedah FA dari zaman Liga Semi Pro. Mungkin Haziq boleh komen sikit, orang appreciate apa yang Haziq simpan tu daripada kereta akhbar dan sebagainya. Maksudnya tak menyokong saja, tapi orang yang buat kajian. Komen ni. Bila kita sebut nama Aizat Sharif ni, saya ingat kat dia sebab dia pun biasa datang ke kedai saya, ke galeri saya. Kebetulan kat meja saya ni pun saya ada buku-buku saya masa saya impun dulu. Saya boleh saya tunjuk. Alright. Ni banyak buku-buku masa kita deketin itu live dah tu kan. Ni kita deketin. Ni Robert Albert. Robert Albert ni mentor kepada Aidil Syarin. Coach kita sekarang ni. Ni Coach Aidil pun ada join masuk ni. Saya tengok nama Aidil Syarin Sahak is watching. Coach Aidil. Ni apa dia ni? Robert Albert. Ni jurulatih yang bertanggungjawab memberikan kejuaraan berganda untuk Kedah. Betul. Dan negatif jugalah. Liga Division 1 dan Piala Malaysia. Ni pula salah satu keratan-keratan akhbar yang saya collect dalam buku. Kedah bantah lah pemain masa laluan juara Radi Gustar. Banyak ada semua keratan. Berapa banyak buku yang ada pada Haziq lah ni, dengan keratan-keratan akhbar, catatan gambar, majalah dan sebagainya. Mungkin boleh lamsam ada berapa lah ni dekat Haziq. Mungkin kita boleh nampak kualiti dia tu. Saya nak total kalau ikut tu dalam ratusan jugalah kan. Ratusan juga kalau main tengok di kedai, kalau ada siapa yang berkesempatan biasa main, saya boleh share, boleh tunjuk apa dah ni, buku-buku ni. Banyak-banyak lagi ni. Hak Farizwan. Dulu masa sekolah Kedah sekat-sekat, ikut kepala macam-macam. Dulu tu dah ni Farizwan. Masa zaman-zaman kegemilangan mereka. Ni Eligun. Ini salah satu yang buat saya ni lah. Banyak-banyak. Kalau nak main, saya alu-alukan lah kepada siapa-siapa yang nak main untuk lihat koleksi saya, kita boleh pakai. Selain tu saya juga ada jersey apa dah ni yang dianugerahkan, yang diberikan oleh legend-legend kita sebelum ni. Saya suka di kedai saya juga, saya banyak buat konsep lebih pada galeri untuk fan kita tengok, dan saya pula jenis suka cerita, pula jenis suka share benda-benda ni dengan orang. Jadi itulah salah satu yang saya boleh buat untuk orang sentiasa ingat tentang legasi bola sepak negeri Kedah kita. Okey. Haziq, ada perancangan tak di masa depan esok kan dengan koleksi-koleksi yang Haziq ada? Kalau tak Haziq pun mungkin ada orang pihak ketiga yang ada main tanya lah, dia pernah buat penulisan berkenaan dengan sejarah bola sepak Kedah ke dan sebagainya. Sebab saya ingat selain daripada Haziq ni mungkin ada perseorangan macam contoh anak arwah Datuk Basri macam Husni yang kadang-kadang dia suka menulis kan, sebab dia pun bahagian pelancongan. Jadi ada tak pihak-pihak yang nak buat buku story berkenaan dengan sejarah hijau kuning ni, ataupun Haziq sendiri ada perancangan? Kalau ikut perancangan tu, saya sendiri pun ada perancangan. Abang anak arwah sendiri pun ada perancangan. Dia pun dah ada, dia pun sendiri dah hasilkan dia punya penulisan dengan arsip dia pun cukup cantik. Saya dah tengok tapi belum finalis lagi. Tapi untuk saya sendiri, rezeki untuk saya buat dengan lebih baik tu tak ada lagi. Pihak-pihak lain seperti library perpustakaan Kedah sebelum ni ada juga
ada juga tawarkan diri untuk buat salah satu perancangan macam ni, tapi tekanan dana yang buat benda ni tergendala seketika. Jadi kita tunggu bila mereka ada peruntukan tu, mungkin kita dapat continue balik. Itu yang update terkini lah. Jadi buat saya sendiri, saya pun ada perancangan, tapi saya lebih pada buat peribadi dulu, lebih pada hanya tunggu detik yang sesuai. Dan macam Salju kata tadi, anak arwah sendiri, saya tengok hasil penulisan dan polisi-polisi dia tu hampir nak siap. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan lah itu. Maksudnya macam penulisan Husni tu lebih terarah kepada perjalanan pengurusan daripada sisi arwah Datuk Ahmad Basri lah. Ya, sampailah ke era ni, era Double Treble. Double Treble. Okay. Saya baca juga salah satu dalam situ, cukup menarik lah bagi saya. InsyaAllah lah kita berdoakan semoga dipermudahkan lah itu. Okey Hazriq, seterusnya ini mungkin satu soalan yang Hazriq akan alami lah, sebab benda ni kalau kita sokong awal lagi daripada tahun hujung 80-an, 90-an sampailah sekarang dalam masa 30 tahun ni, kita memang kebanyakannya penyokong hijau kuning akan bersetuju. Pasukan Kedah ni akan ada naik dan turun, 2-3 tahun naik, 2-3 turun, naik kan. Jadi kalau Hazriq tengok ombak turun naik pasukan Kedah ni, apa Hazriq boleh komen lah berkenaan dengan pasukan Kedah tu sendiri? Okey, bagi saya yang follow, kita follow daripada zaman 90-an sehingga zaman ini, bagi saya apa yang saya nampak, kita lebih kepada kecolongan suasana politik kita tu. Sebab bola sepak negeri Kedah kita ni lebih terarah kepada siapa yang diberi mandat, dia orang yang akan berikan tanggungjawab untuk membentuk pasukan Kedah kita sendiri. Dan kita dapat saksikan daripada era zaman pemerintahan pihak tu, macam-macam suasana dia timbul kan. Itu yang bagi saya lah, di sini suasana politik tu yang membuatkan benda-benda ni jadi peralihan kuasa ke satu pihak yang merencatkan perjalanan bola sepak negeri Kedah tu. Tetapi lah bagi saya lah, di sinilah saya nak cakap nak pandangan saya lah daripada sudut ini. Sebab di Kedah ni kita uniknya di sini. Sebab salah satu hiburan rakyat Kedah adalah bola sepak tu sendiri. Kita macam-macam ada fahaman warna hijau, warna biru yang lut, macam-macam warna. Tapi bila masuk Stadium Darul Aman ni, kita hanya ada 2 warna saja. Kita semua unite kat situ, hijau kuning, itulah identiti dan legasi kita untuk kita bersatu. Bagi saya kalau ada satu persatuan yang kuat, persefahaman yang baik di antara semua pihak, insya-Allah masalah-masalah ini akan tak jadi. Tapi kita tak boleh nak lari jugalah, sebab inilah suasana politik semasa kita yang buatkan benda-benda ini jadi. Macam suasana sekarang ni lah. Bila kita tengok kemelut yang melanda sekarang ni, saya harapkanlah dapat disegerakan usaha untuk mencari jalan penyelesaian tu. Sebab kalau kita biarkan terlalu lama, kita risau benda-benda lain, unsur-unsur yang tak baik akan masuk ke dalam suasana yang kita nak cuba create tu. Bagi saya, carilah titik persefahaman tu, carilah individu itu yang betul-betul ada jiwa untuk memberikan sumbangan kepada bola sepak itu untuk berbakti. Kalau ada individu tu, saya rasa masalah turun naik kita ni tak akan terjadilah. Dan saya juga nak menyeru lah, sebab pensuasaan untuk kita ni agar dapat cari jalan disegerakan. Sebab kita kalau boleh, kita pun nak pasukan kita stabil daripada semua sudut. Bila semua benda ni akan lancar, semua masalah insya-Allah akan dapat diminimalkan bagi menciptakan. Ya, insya-Allah berkenaan dengan pensuasaan tu, saya rasa semua peminat bola sepak maklum kan berkenaan dengan usaha daripada MFL dan juga FAM lah untuk mewajibkan sebenarnya pada tahun 2021 ni semua pasukan kenalah berdaftar dengan syarikat lah, sebagai sebuah syarikat ataupun sebagai sebuah kelab yang berentiti lah, mudah untuk pengurusan dan sebagainya.
Namun saya dipahamkan mungkin usaha ini akan sedikit ditangguhkan sebab oleh COVID ni lah, berkenaan penajaan dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada sedikit penangguhan berkenaan dengan tersebut. Dari pihak KFA ni, kalau kita lihat dia naik turun ni sebenarnya bukan biasa. Dia adalah kita kata kesan gelombang tu. Dia bukannya secara direct pengurusan. Jadi mungkin penyokong di luar sana dapat kita kata memahami dan positif lah, sebab setiap saya ingat masalah-masalah sebelum ni tak pernah lah kita kata dia tertangguh sampai kita kata sampai ke depan tu merosakkan tim. Tidak, dia adalah berkenaan masalah musim. Jadi harap bersabar dan positif, doakan semoga apa sahaja kemelut yang berlaku cepat diselesaikan oleh pihak pengurusan sendirilah. Dan memang ada usaha-usaha lah benda ni. Kita tak boleh nak bagi tahu secara detail, tapi benda ni memang dah sedang diselesaikan. Okey, seterusnya Azrik. Ya, saya pun faham banyak. Saya pun faham sekarang ni banyak kita tengok di alam banyak paper, banyak penyokong-penyokong kita yang dah gusar, yang dah risau dengan masalah yang melanda ni. Saya pun menyeru jugalah tu lah, menyeru agar kita dapat tenang dan bagi ruang pada pihak itu untuk menyelesaikan. Tapi itulah saya harap benda ni jangan terlalu berlarutan. Kita takut macam kita kata tadi, unsur-unsur yang tak baik tu dia akan main. Tapi saya harap insya-Allah semoga dipermudahkanlah urusan tu. Okey Azrik, okey, seterusnya mungkin kita boleh sentuh sikit lah. Kita nak tanya Azrik sendiri. Mungkin dalam sepanjang menyokong ni, pemain kegemaran ataupun idola Azrik kelab dunia dan juga di Kedah. Pemain kita kata ni lah kegemaran ataupun idola Azrik. Kalau idola secara peribadi saya daripada zaman dulu sampai hari ni, Radhi Mak Din lah. Itu salah satu ikon bola sepak negeri Kedah yang kita tak dapat nafikan lah. Sumbangan besar beliau, bermain pula orang kata apa, satu tim saja lepas habis main pun bagi sumbangan sebagai jurulatih, penerus jurulatih. Pernah Haziq dekat dengan dia ataupun pernah secara in person dan sebagainya? Sebab kalau ikut Farizuan semalam, dia berkongsi dari segi pengalaman pun, pemain-pemain sendiri pun kalau dia cakap semua kena dengar. Nampak nak karakter kepimpinan daripada Radhi tu lah. Tapi dari segi personal Haziq ni, pernah tak bersembang sendiri, berbincang di luar daripada padang ataupun tengok daripada atas padang saja? Secara personal saya biasa jumpa Abang Radhi ni 2 tahun lepas. Baru ni pun ada jumpa, tapi yalah, bagi saya ruang sekarang kita mudah nak jumpa player. Dia bukan kata Abang Radhi saja, semua player kita ada ruang untuk jumpa. Berbanding pada zaman saya dulu kita support ni, kita hanya dapat tengok daripada pemain-pemain tu dia tengah padang je. Boleh tengok pemain daripada jauh, boleh pelui je nak jumpa, tak boleh. Tapi kita sampai satu tahap macam ni, kita dapat jumpa, kita ada satu perasaan yang begitu ni lah. Dan secara peribadi saya juga pernah sembang dengan Abang Radhi. Macam Abang Farizuan, Abang Cik Wan kata, memang Abang Radhi seorang yang berkarisma, ada kaliber dah. Bila ada cakap tu kita dapat kita dengar pun ada aura dia sendiri yang buat kita nak dengar dia cakap, kita nak dia cakap lagi. Bila dia cakap kita suka dengar. Mungkin karakter tu yang buat beliau disenangi. Itulah salah satu idola saya di Kedah. Banyak kalau sebut ni. Kalau era sini macam Badrul Bakhtiar, orang kata legenda hidup lah, sampai hari ni pun masih main lagi dengan Kedah. Tu di Kedah lah. Bagi saya individu-individu ni antara yang buatkan kita lebih untuk support team. Kalau nak kata di dunia ni kelab dunia lah. Pada kelab dunia ni saya suka Andres Iniesta tu. Playmaker tu. Itu salah satu yang saya suka tengok lah, sebab karakter dia kecil je tapi lincah. Itu yang buat saya suka. Sebab saya sendiri pun kalau biasa duk main bola je, tapi kita tak sampai tahap macam mereka. Kita boleh mengidolakan mereka. Dan kita harap satu masa nanti akan lahir lagi orang-orang macam tu untuk main dengan Kedah kita ni. Itu yang saya harapkan lah. Okey, ni dalam saya ingat mungkin boleh tanya juga pemain import kegemaran. Dalam sepanjang ni kita macam-macam pemain import yang main ke Kedah ni kan. Mungkin ada seorang yang kegemaran dari segi bermain ke, karakter ke, luar padang ke dan sebagainya. Siapa yang paling Haziq suka lah pemain import Kedah ni? Kalau daripada segi karakter, saya suka tengok Olu Bumi Jadigun.
Walau Baby Adeko ni dia seorang pemain import kental yang besar. Dia ni main sweeper, tim pertahanan. Tapi yang rare-nya pada zaman dia pertahanan yang menyerung nombor jersey 10. Nombor jersey 10 ni kita dah tahu sinonim dengan penyerang, dengan pemain tengah. Tapi waktu tu Adeko yang menyerung jersey nombor 10 dan dia memberikan satu karakter yang cukup kuat untuk Kedah ketika itu sebab dia beraksi di sweeper dengan ketenangan dia, dengan kawalan bola dia yang cukup menghiburkan. Kadang-kadang saya masih ingat lagi, kadang-kadang kalau Kedah ada modal leading 3-0, dia suka timbang bola atas tengkok dia. Itu yang buat saya tak boleh nak lupakan sebab karakter dia tu yang buatkan penyokong Kedah masa tu nak dia buat macam tu sebab nak pergi tengok bola pun kadang-kadang orang akan nak pergi tengok Adeko tu. Dia sampai tahap lagu tu lah. Itu zaman semi pro dulu lah. Kalau zaman main ni Nascimento, Marlon Alex James sendiri, Haging, Nelson, tu salah antara pemain-pemain import yang cukup berkaliber lah bagi saya. Sampailah satu zaman ni yang bila zaman Instagram, zaman Facebook, kita dapat lagi orang kata apa, close dengan mereka, dekat dengan mereka. Saya agak rapat juga dengan Fernando baru ni, Fernando, Johnny. Banyak-banyak juga. Mereka ni salah satu pemain-pemain yang banyak friendly. Pemain-pemain Kedah ni bagi saya lah sebenarnya dia ni friendly. Sebab macam saya, Alhamdulillah, saya dan kawan-kawan yang duk follow, selalu tengok bola ni, mereka boleh kenal kita. Bila mereka boleh kenal kita tu advantage satu. Rasa keseronokan tu membuatkan kita lebih nak support. Bila mereka appreciate, itu yang buat saya tambah semangat lagi lah. Okey. Kita pun dah lebih kurang 45 minit Azri. Mungkin nak sampai ke penghujung lah. Kita ambil lah masa 5 minit lagi. Ada juga yang cadangkan ni Azri. Dia kata wujudkan galeri Kedah dan kita boleh wujudkan tiket masuk untuk membantu kewangan KFA. Dari situ dapat menjana pendapatan. Okay, macam mana kalau isu galeri ni? Adakah ia berkemungkinan? Sebab dulu ni museum pernah lah sekejap kan. Dia buat imbauan. Itu pun lebih kepada double treble lah. Jadi konsep museum di Kedah ni adakah ada demand daripada penyokong Azri? Bagi saya lah, itu salah satu cadangan yang baik lah. Cadangan yang bagus. Tapi kita kena teliti benda ni dan kita kena bagi satu pihak yang betul-betul serius untuk buat. Kita kena realisasikan. Sebab betul benda ni salah satu yang boleh menyumbang kita punya sumber keuangan. Mungkin kita kena tak perlu ni lah. Memadai untuk penyokong dapat lihat sejarah-sejarah lama. Mungkin perlu di ruang, bagi saya lah, di ruang stadium kita sendiri pun ada satu, mungkin boleh difikirkan satu tempat yang sesuai untuk ditempatkan galeri-galeri sejarah ni kan. Dan museum negeri pun saya rasa bagus juga sebab dia berhadapan dengan stadium. At least memudahkan lagi penyokong Kedah untuk masuk ke menyaksikan tu kan. Okey lah, satu lagi tajuk lah. Saya di sini juga lah, saya nak mungkin ada yang sentiasa duk tanya macam saya ambil kesempatan di sini lah. Sebab selalu orang duk tanya macam saya ni duk ikut timber, selalu pergi ke mana dengan logo bunga ni apa semua kan. Di sini saya nak ambil kesempatan lah untuk terangkan dan untuk bagi fahamkan lagi kepada penyokong Kedah di sana. Macam saya ni, orang mungkin kenal kita ni banyak duk fight pasal logo. Kita ni bukan nak tentang pasal pembaharuan, transformasi tu kita tak tentang. Kita mengalu-alukan pembaharuan tu. Kita nakkan pembaharuan tu. Tapi bagi saya dan kawan-kawan, kita nak pembaharuan semua tu dia berselari dengan identiti dan legasi kita. Macam arwah Datuk Basri dulu create tim kita ni daripada tahun lewat 87-an tu, 87. Kita ni salah satu tim yang tak ada apa. Tapi Allah cuba menunjukkan satu identiti legasi untuk kita lonjakkan bola sepak negeri Kedah tu. Sehinggalah kita berjaya memenangi semua kejuaraan utama di dalam stadium. Bagi saya nak terangkan, saya nak bagi faham kawan-kawan yang lain kenapa kami kita tidak menentang, tapi kita nak benda tu ada value sebab daripada sedikit nilai tu kita sayangkan bola sepak negeri Kedah kita nak benda tu ada value untuk kita ciptakan untuk legasi kita ke legasi seterusnya. Itu yang saya nak semua faham. Tapi
saya nak bagi signal jelas di sini, walaupun kita membantah satu-satu isu, itu tidak menghalang untuk kita support tim ke mana saja. Signal saya nak abang, saya bagi tahu apa yang benda betul FA buat, kita support. Benda yang tak betul, kita cuba tegak dengan cara yang jalan yang betul dan dapat sampai. Itulah harapan saya. Saya harap benda ni akan dapat dipertimbangkan lagi oleh pihak baru ni. InsyaAllah kita pun tak dapat apa lagi officially, kita pun tak pasti lagi apa yang akan terjadi. Tapi langkah-langkah bukan kata isu logo saja, isu kelancaran pasukan, gaji atau apa saja yang memalik isu benda yang tak baik untuk tim, kita akan lawan. Sebab benda-benda macam ni lah kita kena jaga, keharmonian inilah kita kena jaga untuk bagi tim kita, asas tim kita tu untuk berjaya. Salah satu asas dia semua tu kena bercantik. Itulah harapan saya lah. Okey Azriq. Okey, mungkin part last ni kita buat macam rumusan sikit lah. Okey, dari segi mungkin pembinaan tim lah, kita boleh kata lebih kurang selalunya bila kita nak build up balik tim ni lebih kurang masa 2 tahun macam tu kan. Coach pun selalunya bukan tiap-tiap tahun kita tukar kan. Maksudnya dia ada musim-musim dia tu. Even macam tahun lepas pun kita dah bermula baik sebenarnya. Kita kembali naik selepas 2018 kecewa dengan prestasi dan kejuaraan lah. Jadi 2019 kita naik balik 2 kali final. Dia persis macam tahun 2015 dulu. Okay, lebih kurang macam itulah kenaikan. Jadi dengan sedikit gangguan ataupun kita kata kes-kes macam COVID ni dan sebagainya, adakah ini akan mengganggu rentak pasukan Kedah tu sendiri? Sebab dikabarkan oleh MFL hanya 7 game lagi Liga Super dan Piala Malaysia dengan konsep knockout. Jadi apa Haziq rasa nanti pada tahun ni jangkaan Haziq? Okay, jangkaan saya bila benda-benda ni COVID ni merencatkan, tapi kita kena sedar COVID ni bukan jadi pada di Malaysia saja, sebab jadi seluruh dunia. Jadi benda ni luar kawalan, luar jangkaan. Jadi bagi saya secara pribadi, kalau kita kembali lihat pada sejarah pembangunan bola sepak negeri Kedah tu, kalau kita ingat pada zaman Coach Ahmad Syafiq, beliau ada beberapa musim untuk Fred kejayaan, lepas tu Robert Rain Albert, lepas tu Coach Adrai Khor, Tan Cheng Ho. Mereka ada satu ruang dan tempoh yang panjang untuk mereka buat identiti mereka sendiri, acuan mereka sendiri tu. Bagi saya, apa yang Kedah ada sekarang sudah cukup baik di bawah Coach Aidil Syarin yang kita bawa tahun lepas. Kita tengok sendiri tak dah sampai setahun dia dah bagi satu DNA yang baik untuk Kedah. Pemain-pemain yang import yang cukup baik bagi saya lah. Cuma tahun ni kita tak dapat nak teruskan pasal COVID ni. Apa yang saya harapkan lepas ni, kita dapat teruskan kesinambungan tim Coach Aidil ni untuk lebih mantap lagi. Bagi saya tim kita yang ada ni okey. Bagi saya mungkin seorang dua kita boleh cari yang lebih baik lagi untuk terus membantu. Bagi saya di sini peranan pengurusan dulu lah. Kita kena tengok balik pengurusan selepas ni macam mana. Saya harap pengurusan dapat bagi kerjasama yang erat dengan tim, dengan coach, dengan player itu sendiri. Sebab kalau ada benda-benda ni, insyaAllah bagi saya tak ada masalah untuk kita kembali ke landasan kemenangan dan kejuaraan. Itulah pendapat saya lah. Okey, akhir sekali Haziq, mungkin saranan Haziq lah pada bukan pada pengurusan pada penyokong di luar sana berkenaan dengan ni lah, sebab kita tengok penyokong ni dia main dia pilih game kan, waktu tengah dot top je penuh stadium kan, sampai tak cukup sampai pecah lah, pecah stadium, pecah counter pun semua kan. Tapi bila biasa-biasa ni depa tak main sokong kita tahu ni hiburan, jadi kalau depa tak terhibur depa tak main. Cuma mungkin dari segi Haziq sendiri penyokong setia, bagilah saranan sikit kat penyokong di luar sana kan, untuk turut sama-sama lah menyokong pasukan waktu naik dan turun. Sebab kita pun tak boleh nak jangka naik turun ni bila. Yang penting sokongan tu kan, bagi semangat dekat pemain. Okay, bagi saya, saranan saya untuk kawan-kawan saya sendiri, bukan dan penyokong Kedah yang lain, bagi saya sama-sama lah kita support tim, walau macam mana keadaan tim sekalipun, kita ada di belakang mereka. Bagi saya ini bukan kita nak tunjuk kita ni apa, kita nak tim kita berjaya.
kita nak team kita meningkat, tapi kita pun kena ubah mentaliti kita. Kita kena ubah pada ni kita punya skill kita ni untuk lebih pada menyokong lah. Tapi kita kena realistik juga lah sebab kita ni negeri yalah banyak kampung kawan-kawan apa ni kan, mungkin ada yang tak berkemampuan, mungkin ada ni, tapi saya menyeru juga lah insya-Allah kalau orang kata apa boleh, kalau boleh kalau ada game ada apa, walaupun tim kita macam mana keadaan, kalau kita ada di belakang, saya rasa pemain dan management yang tengok tu pun mereka akan, aura mereka tengok kita pun mereka akan rasa sesuatu, dan mungkin roh kejuaraan tu boleh balik kepada kita. Itu yang saya harap. Saranan saya macam itulah, saranan kita sama-sama lah kita support. Walau macam mana keadaan sekalipun ni, mungkin banyak orang kata bangsa final, bangsa semi final baru nak penuh kan. Tapi itu mungkin benda tu bukan kat Kedah saja, benda tu mana-mana pun ada. Tapi di Kedah ni kita memang berbeza pada tempat orang. Kalau kita, bagi saya, tim kita ni kalau kita menang 2 kali 3 kali, stadium tu akan penuh. Tapi macam mana kita nak ubah mentaliti sebelum kita nak menang tu, kita ada juga. Itu yang kita kena fikir. Tapi itu bagi saya sedarah sendiri lah daripada para penyokong untuk support. Sebab kita kadang-kadang kalau kita paksa, kalau kita marah mereka pun kita kena faham juga kan. Tapi kita harap kesedaran dulu, kesedaran, kecintaan kita pada tim tu ada, bila ada insya-Allah saya rasa kita akan sampai. Itu yang saya harapkan lah. Okey Hazrik, sebelum kita wrap up ni, Hazrik boleh tak tolong tour sikit tu belakang tu dekat kedai Hazrik kan, angkat handphone tak apa. Macam tour sikit lah kan, tengok ni kan barang-barang kat belakang tu apa yang ada tu. Kan sambil-sambil tu kan, tengok, tunjuklah sikit apa dia benda-benda ni kan. Boleh. Ni di kedai-kedai saya ni, tu yang saya simpan galeri di Khairi Muhammin. Ni masa POD di Ipoh. Ni bekal legend kita. Ni semua match one lah, match one daripada stadium lah. Ya match one daripada stadium. Ni hak baru. Ni daripada legend Cik Tambir kita. Ni hak masa tadi. Baru dapat. Ni salah satu yang saya paling kenal juga ni, hak dengan Madura Bakar ni. Ni malam gila di Stadium Darul Makmur ni. Yang 8 sama. Agregate 8 sama. 8 sama. Kita pun ini salah satu game yang kita tak boleh nak lupa. Betul. Game paling comeback terhebat. Projek tu 5 gol mana kita mampu, tapi itulah yang terjadi. Ni Wasserman, Kepoh ni baru ni. Linas Cemento. Baju ori semua, baju asal lah. Ni abang Mirul Nizam kita. Ya. Ni salah satu lah. Ni gambar-gambar dengan legend. Ada lah sikit. Selain tu apa lagi gambar-gambar tu? Gambar-gambar nostalgia, maksudnya gambar barulah maksudnya. Yang gambar lama-lama tu gambar asal ke macam mana tu? Ni salah satu galeri ni. Ni gambar masa 90. Ni masa 90. Ni pekat ni daripada majalah saya kerak lah. Ni salah satu. Lepas tu di-framekan lah. Anggota ni feature kita ni. Double treble. Okey. Ni salah satu lah. Ni masa salah satu abang Silar Hari Amat Cover. Okey. Ni malam di Ipoh. Malam gol last minute Khairi Muhammin yang buat kita menang 2-1. Gol last minute. Gol ni tu. Tahun bila tu? 2012 nah. Ni tak dengan Cik Un, masa Cik Un captain 2016. Okey. Juara Piala Malaysia. Juara Piala Malaysia. Bat pun dah sampai sini. Okey. Salah satu koleksi lah. Selain daripada gambar-gambar frame, JC apa lagi ada Hazrik di kedai? Ni kedai muffler pun ada sikit. Cuba boleh tunjuk koleksi muffler Hazrik. Ni salah satu ada ni. Okey. Dua dalam botol tu, maksudnya orang boleh tengok ni lah. Mudah ni legend Raji Madin. Nampak? Okey, nampak. Tadi ni Kus Nizam. Ya. Ni Abang Nur Azam. Legend Nur Azam Ishak. Okey. Semua dah sampai no? Sampai ni Abang Azmi Mahmud. Okey, gambar-gambar ni no? Ni legend. Legend lah, sebab dia pun ada sumbangan masa kenaikan kita naik dulu kan. Ni salah satu yang saya nak share, salah satu ni anugerah yang Cik Zambir menang. Apa dia tu?
Nampak? Cik Zambir ni squad tahun? Ni squad tahun 97. Dia lepas daripada era-era 95 96 kan? Dapat anugerah pemain harapan terbaik di Majlis Anugerah Bola Sepak Negara, macam kira-kira ABK lah, anugerah bola sepak kebangsaan kan. Ya. Dia dapat masa tu sekali dengan Zainal Abidin Hassan, Gigi Raji Dixon. Tu salah satu maflah. Okey, maflah. Yang dijual lah, yang dijual. Ni koleksi, benda koleksi. Oh, koleksi lah. Jadi kalau ada sebarang jualan dan sebagainya, rujuk pada promo-promo di kelab Legacy ataupun di personal Hazrik lah. Betul. Di kelab Legacy Kedah, Instagram, Facebook saya sendiri pun secara pribadi ada. Itulah salah satu contoh, salah satu yang kalau nak lepas lah. Banyak nak beli ni. Hazrik, sound. Sound. Masalah sound sikit. Sound Hazrik tu mic tu kot. Mic okey? Okey. Cuba disable Bluetooth-nya. Guna mic punya ni. Okey, dengar? Dengar. Okey. Guna tu lah sebab saya rasa Bluetooth punya tu gangguan. Hello? Saya rasa Bluetooth tu ada problem tu. Saya buka dia. Okey, clear sikit. Okey, last kali lah mungkin kata-kata Hazrik lah buat pasukan Kedah ni musim 2020 ni. InsyaAllah kalau semua ujian swab test apa semua tu okey untuk pasukan Kedah dan diluluskan oleh MFL, Kedah akan mula training secara tertutup lah 23 bulan ni. Jadi mungkin kata-kata Hazrik, kata-kata semangat, motivasi buat pemain-pemain kan, dan juga pengurusan jurulatih dan sebagainya untuk yelah, kita mungkin rasa tahun ni tak ada menyokong. Jadi mungkin sebagai orang yang di luar stadium ni, apa kata-kata Hazrik, kata-kata motivasi Hazrik untuk pasukan? Okey, benda apa yang jadi ni salah satu ujian jugalah untuk kita yang sinonim duk follow team, boleh tengok bola dalam stadium. Tapi bila jadi benda-benda macam ni, dia jadi satu kejanggalan lah. Tapi saya harap pemain jurulatih tidak putus harapan untuk terus berjuang. Andai kata liga kita diteruskan, saya harap mereka dapat berjuang dengan sejiwa murni, dapat bermain dengan bersungguh-sungguh. Dan penting jugalah untuk pengurusan juga untuk menyelesaikan masalah apa yang melanda agar dapat bagi motivasi untuk pemain-pemain dan pegawai ni untuk berkhidmat dengan baik. Sebab ialah benda dalam keadaan dunia sekarang ni, benda-benda macam ni lah yang memainkan peranan, memainkan benda penting untuk mereka survive, hidup, dan untuk secara tak langsung mungkin prestasi mereka dapat dapat naik lah kalau tak ada gangguan tak ada gangguan buat semua lah. Betul. Bagi saya inilah kena apa-apa masalah, saya harap dapat disegerakan, diselesaikan. Sebab inilah salah satu motivasi untuk mereka dan untuk mereka sendiri berkhidmat dengan baik dan memberikan hasil yang baik pada kita. Itu yang saya harapkan lah untuk pemain, coach, pegawai pasukan, GFA yang bertungku lumus untuk handle team ni. Saya harap bersabar, dan saya harap pihak bertanggungjawab dapatlah menyelesaikan seberapa cepat. Sebab inilah salah satu, kita dah tengok macam-macam di Facebook. Kita pun kadang-kadang nak bercakap juga. Tapi kita dalam keadaan tenang, kena kekal berharap agar benda ni dapat diselesaikan. Tetapi jangan terlalu mengambil masa yang lama sangat. Sebab saya bimbang kita tengok dengan macam-macam rumus. Saya harap benda-benda yang tak betul, yang rumus yang tak betul tu, harap tak betul lah. Tapi kita tak boleh nak nafikan benda ni sebab yalah, dengan masalah yang melanda mungkin memberikan tekanan pada sesetengah pihak. Dan saya harap pihak yang bertanggungjawab dapat
menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan harapan saya ialah selaku penyokong kita nak tengok tim kita baik, cantik, tak ada masalah, tapi benda-benda ni lah mungkin memberikan cabaran yang hebat untuk tim. Saya harap dapat disegerakan masalah ni, diselesaikan. Okey Hazrik, terima kasih banyak. Hazrik pembuka bicara bagi siri The 12 kita pada hari ini. Jadi segala perkongsian tadi tu kita ambil positif lah kan, untuk pengurusan ke dan untuk penyokong. Harap dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun sebagai kata-kata semangat lah pada semua. Okey Hazrik, terima kasih di atas perkongsian dan masa selama 1 jam. Walaupun kita rancang 30 ke 40 minit, tapi bila seronok ni jadi sejam. Dia ni standard bila kita bersembang pasal bola ni. Kita bersembang pasal bola ni memang kita rancang pendek, tapi itu yang terjadi dalam realiti hidup tu. Macam saya sendiri pun, kita keluar kalau kita jumpa seseorang pemain siapa pun, kalau sembang pasal bola memang dah lebih pada yang apa yang kita plan. Inilah tu yang saya rasa, inilah hiburan untuk penyokong. Penyokong ni nak hiburan, nak dia seronok, nak lupakan masalah-masalah lain tu di stadium tu lah. Saya harap itulah benda-benda kita dapat kembalikan lah suasana keseronokan tu, hiburan untuk kami di Kedah ni dikembalikan kepada rakyat. Itu yang saya harapkan. Okey Hazrik, terima kasih banyak untuk sesi kita kali ni. Kita akan jumpa esok pun ada live lagi dengan Peter Niketin. Saya rasa ramai yang tunggu. Sebab komen macam-macam kan. Mereka tengok Peter yang mana yang kedai tu, mereka tahulah keseronokan yang Peter Niketin tu bawa. So kita akan bawa pada esok. Dan Hazrik pun boleh join sekali. Dan insyaAllah terima kasih banyaklah. Dan untuk pada semua penyokong di luar sana, bersedialah. Kita akan jemput sesiapa sahaja untuk siri The 12 ini setiap minggu ataupun apabila masa memerlukan. Dan terima kasih banyak Hazrik dan semua. Kita jumpa lagi esok. Okay, terima kasih Pak Invite. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay.